Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wahdah. Sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah. Wa 'azza jundahu wa hazama al-ahzaba wahdah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Arsalahu Allahu basyiran wa nadhira baina yaday as-sa'ah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah wa jahada fillahi haqqa jihadih. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa syafi'ina wa dhuhrina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bi sunnatihi ila yaumiddin. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Wa qala Allah ta'ala watlu ma uhiya ilayka min kitabi rabbik la mubaddila li kalimatihi wa lan tajida min dunihi multahada. Wasbir nafsaka ma'al ladhina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashi yuriduna wajha wa la ta'du aynaka anhum turidu zinatal hayatid dunya wa la tuti' man aghfalna qalbahu an dhikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furuta. Yang dihormati kepimpinan Masjid Al-Maidah Taman Nur, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini kita dapat sama-sama untuk kita mengkaji suratul Kahfi. Dan insya-Allah pada malam ini kita menyambung ayat yang ke-27, bermula daripada ayat yang ke-27. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, ayat yang ke-27 iaitu watlu ma uhiya ilayka min kitabi rabbik la mubaddila li kalimatihi wa lan tajida min dunihi multahada. Dan bacalah kitab Tuhan engkau yang diwahyukan kepada engkau. Tiada yang dapat merubah titahnya dan tiada engkau memperolehi tempat berlindung selain daripadanya. Allah Subhanahu wa taala menyuruh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk membaca kitab Tuhan yang diwahyukan. Watlu ma uhiya ilayka min kitabi rabbik. Maknanya baca, watlu baca. Ada sebahagian meriwayatkan bukan setakat baca watlu ni. Suruh Nabi sallallahu alaihi wasallam baca, faham dan laksanakan. Walaupun ayat ini menyuruh kepada Rasulnya Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk membaca, tapi i'tibar bi umumil lafz. Kita ambil i'tibar daripada umumnya lafaz. Maknanya walaupun kepada Nabi, dia suruh jugalah kepada kita untuk membaca, bukan setakat baca, faham dan juga melaksanakan apa yang terkandung di dalam Al-Quran. Itu maksud watlu.
watlu ma uhiya ilaika min kitabi rabbik. Itu suruhan, perintah Allah Subhanahu wa taala, suruhan Allah Subhanahu wa taala setelah Allah menyebut kisah Ashabul Kahfi. Allah menceritakan di dalam Al-Quran akibat ataupun disebabkan pertanyaan daripada musyrikin Quraisy. Kita dah bincang ayat sebelumnya. Dalam ayat sebelumnya Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang Ashabul Kahfi. Apabila orang musyrikin dia nak uji Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi ini betul nabi ke tak betul nabi? Nabi ini betul ke tak betul nabi? Jadi ditanya kepada padri-padri, rahib-rahib, orang pendeta-pendeta di kalangan ulama-ulama mereka, istilahnya lah begitu, di kalangan orang alim di dalam agama Nasrani dan juga alim dalam agama Yahudi, alim di dalam kitab Injil dan juga Taurat. Tanya, kalau kita nak uji seorang tu nabi tak nabi, kita nak tanya apa? Antaranya tanya tentang Ashabul Kahfi. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku akan beritahu, ini kita bincang dah. Tiba Allah tak beritahu juga berapa ketika. Sehinggalah Allah menurunkan wahyu berkaitan dengan Ashabul Kahfi, cerita Ashabul Kahfi. Lalu Allah Subhanahu wa taala selepas menceritakan tentang peristiwa Ashabul Kahfi melalui ayat-ayat sebelumnya, maka Allah meminta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bacalah kitab. Watlu ma uhiya ilaika min kitabi rabbik. Bacalah apa yang telah diwahyukan kepada kamu daripada kitab Tuhan kamu. Baca. Kerana di dalam kitab Al-Quranul Karim bukan setakat menjelaskan perkara-perkara yang zahir yang kita nampak dan dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi juga perkara-perkara yang ghaibiyat, termasuklah kisah Ashabul Kahfi, kisah yang telah berlaku dahulu, yang telah berlaku pada zaman dahulu, yang kita tidak tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala menceritakan. Ghaibiyat, perkara yang telah lepas, termasuk perkara yang ghaibiyat, perkara yang akan datang. Di dalam Suratul Kahfi ada juga diceritakan tentang Ya'juj Ma'juj. Bagaimana Iskandar Zulkarnain menghadapi golongan Ya'juj Ma'juj. Dan kemungkinan Ya'juj Ma'juj akan keluar pada masa akan datang yang kita tidak diketahui. Ya'juj Ma'juj juga termasuk di dalam perkara ghaibiyah. Maka hendak mengetahui perkara-perkara seperti ini, termasuklah perkara-perkara yang berkaitan dengan akhirat, maka watlu ma uhiya ilaika min kitabi rabbik. Bacalah kitab apa yang telah diwahyukan kepada kamu daripada kitab-kitab Tuhan kamu, Al-Quranul Karim. Kerana Al-Quran, selain namanya Al-Quran, dia juga dinamakan Al-Kitab. Zalikal kitab la raiba fi. Zalikal kitab la raiba fi. Al-Kitab maksud dia Al-Quranul Karim. Dia juga dinamakan dengan Al-Quran. Al-Furqan. Dinamakan juga dengan Al-Furqan. Selain daripada nama Al-Quran, selain nama Al-Kitab, juga Al-Quran dikenali dengan nama Al-Furqan. Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Itu antara nama Al-Quran. Menunjukkan bahawa Alkitab yang disuruh kepada Nabi Muhammad dan seluruh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga akhir zaman ini, yang disuruh baca itu, yang disuruh fahami itu adalah
Al-Quranul Karim. Bukan setakat baca, fahami dan amalkan apa yang terkandung di dalam Al-Quran. La mubaddila li kalimati. Tidak akan dapat merubah titahnya, kalimat-kalimatnya. Maknanya Al-Quranul Karim dijanji oleh Allah Subhanahu wa taala tidak diubah. Tidak dapat diubah. Tidak dapat diubah sehingga akhir zaman. Sehingga akhir dunia ini, alam ini, Allah janji akan menjaga Al-Quranul Karim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Selain daripada nama Al-Quran, selain nama Al-Kitab, selain nama Al-Furqan, antara nama ni lagi Az-Zikr, peringatan. Dan Allah janji wa inna lahu lahafizun. Sungguhnya kami menurunkan kepada kamu Az-Zikru, Al-Quran itu, dan wa inna lahu lahafizun, dan kami akan menjaganya. Allah janji jaga. Sebab itulah kita melihat Al-Quranul Karim ini tidak ada sesiapa yang boleh mengubahnya. Kemukjizatan kalimah-kalimah, la mubaddila li kalimati. Kalimah-kalimahnya, perkataan-perkataan tidak dapat diubah. Sekiranya ada nak buat ayat Al-Quran, orang gelak aja ayat Al-Quran. Orang gelak aja. Zaman Nabi ada orang nak buat cerita tentang gajah. Jadi gelak ketawa orang. Tidak dapat menaungi bahasa kalimah, perkataan-perkataan yang ada di dalam Al-Quran. Zaman kita pun ada juga. Ada 4 surah. Saya masa belajar dulu, didedahkan 4 surah. Itu pun satu muka je, tak boleh lebih. Antaranya surah Al-Muslimun namanya. Dekat nama Al-Mu'minun. Al-Muslimun, Al-Wasaya. Ayatnya diolah seperti ayat Al-Quran. Tetapi maksudnya menyamai dengan kehendak orang Kristian. Membesarkan, menyatakan Isa itu anak Tuhan dan sebagainya. Kita baca-baca, ingat ayat Quran, tak perhati kepada maksud. Tak boleh nak baca, tak lancar nak membaca. Ini mukjizat Al-Quran. Walaupun ayat itu diolah serupa dengan Al-Quran, kita rasa suka untuk membacanya. Kemukjizatan Al-Quran. Tidak dapat ditandingi bahasanya, maknanya, apa lagi kandungan yang terkandung di dalam Al-Quran. Tidak dapat diubah oleh manusia-manusia akhir zaman. Sehinggalah akhirnya alam ini. Itu janji. La mubaddila li kalimati walan tajida min dunihi multahala. Dan tiada engkau memperolehi tempat berlindung selain daripadanya. Dan tiada engkau memperolehi tempat berlindung selain daripadanya. Maknanya Allah memberi peringatan, kalau kamu wahai Muhammad nak berlindung, tak ada siapa yang dapat melindungi kamu melainkan Allah Subhanahu wa taala. Ada yang mentafsirkan kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak melaksanakan apa yang terkandung di dalam Al-Quran. Kerana watlu itu maksudnya bukan setakat membaca, tapi memahami dan melaksanakan. Andainya kamu tak melaksanakan apa yang terkandung di dalam Al-Quran, maka Allah tidak memberi perlindungan kepada. Mana iktibarnya kepada kita, iktibar bi umumil lafz, ambil iktibar daripada umumnya lafaz itu,
menunjukkan kita ni nak melindungi diri kita dari fitnah akhir zaman, dari segala perkara fitnah-fitnah dunia dan segala-segala perkara yang melalaikan di dunia. Hendaklah kita berpegang dengan Al-Quranul Karim. Itu maksudnya tempat perlindungan. Maka Allah memberi perlindungan dan tempat perlindungan, bukan setakat di dunia, bahkan di akhirat nanti. Huraiannya, setelah Allah menyebut tentang kisah Ashabul Kahfi, sebelum ni Allah menceritakan kisah Ashabul Kahfi, maka disuruhnya Rasulnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya membaca kitab yang diwahyukan kepadanya, supaya baca kitab yang diwahyukan kepadanya. Apa dia kitab? Al-Quranul Karim. Dah dijelaskan. Di samping itu hendaklah mengamalkan segala pengajaran, baca dan juga amal, dan mengikuti apa yang diperintahnya dan melaksanakan apa yang diperintahkan olehnya, dan meninggalkan apa yang ditegahnya. Meninggalkan apa yang ditegah di dalam Al-Quranul Karim, apa yang disyariatkan, yang termaktub di dalam Al-Quran dan dihuraikan di dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hendaklah dilaksanakan. Dan apa yang diharamkan, yang termaktub di dalam Al-Quranul Karim dan dihuraikan oleh hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hendaklah ditinggalkan. Kerana sesungguhnya tidak seseorang pun dapat mengubah apa yang difirmankan. Tidak seseorang pun boleh mengubah apa yang difirmankan. Itu yang la mubaddila li kalimati. Sebagai hukum mengancam apa yang difirmankan dalam Al-Quranul Karim, antara firman-Nya Allah Subhanahu wa taala berkaitan hukum yang mengancam sesiapa yang derhaka berbuat maksiat. Ada perkara ancaman dalam Al-Quranul Karim. Banyak di dalam Al-Quranul Karim. Perkara-perkara ghaibiyah, perkara-perkara banyak benda lah, termasuk perkara-perkara yang Allah ancam, ada juga di dalam Al-Quran. Memberi ancaman kepada sesiapa yang berbuat maksiat. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala tak boleh nak mengubah. Bukan tak boleh, siapa pun, bukan Allah tak boleh, sesiapa pun tak boleh mengubah apa jua bentuk ancaman Allah Subhanahu wa taala. Artinya, kalau Allah Subhanahu wa taala mengancam seseorang yang meninggalkan solat dengan azab neraka, maka tidak ada sesiapa pun boleh mengubah ancaman Allah Subhanahu wa taala. Tak boleh. Nak tukar, dapat surga pula, tinggal solat, tak boleh. Tidak ada siapa yang boleh mengubah ketetapan. Dan tidak seorang pun dapat mengubah ketetapannya untuk menjanjikan kebaikan. Tak ada siapa boleh mengubah ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang menjanjikan kebaikan kepada siapa yang taat dan setia kepadanya. Tak ada siapa juga. Allah nak menjadikan kebaikan kepada orang yang menunaikan perintahnya, yang berjuang pada jalan Allah Subhanahu wa taala, nak menegakkan agama Allah. Allah masukkan ke dalam surga, tak ada siapa boleh ubah janji Allah Subhanahu wa taala. Innallaha astara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Allah beli daripada orang mukmin itu diri mereka dan harta mereka dengan surga Allah di akhirat nanti. Ni janji Allah Subhanahu wa taala. Siapa berani ubah? Tak boleh. Orang berjuang ni tak boleh masuk surga, tak boleh. Siapa berani? Tak boleh. Kerana itu ketetapan Allah dan janji Allah kepada orang yang nak memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Maka ketetapan Allah nak menjanjikan, memberi kebaikan dan ganjaran kepada sesiapa yang dijanjikan oleh Allah, tidak ada siapa boleh ubah.
Seandainya engkau dan orang membaca Alkitab ini menurut dan mengikutinya, nescaya akan menerima ancaman Allah Subhanahu wa taala, akan menerima peringatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan engkau ya Muhammad tidak akan mendapati tempat berlindung dan tempat meminta selainnya, kerana sesungguhnya kekuasaan meliputi engkau dan seluruh makhluknya, sehingga tidak seorang pun dapat melarikan diri daripada perintah dan daripada perkara yang dikehendakinya. Maksudnya engkau wahai Muhammad tak boleh cari perlindungan selain daripada Allah Subhanahu wa taala, kerana semuanya di bawah takluk kuasa Allah, perhatian Allah. Kalau Nabi Muhammad begitu, samalah kita. Tak boleh. Semua di bawah perhatian, takluk dan penglihatan Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah cerita-cerita ustaz-ustaz dulu. Antara cerita popular dalam melihat soal keimanan, bahawa semuanya kita ini di bawah takluk perhatian Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana seorang tok guru dia nak uji anak murid dia. Anak murid dia ada 3 orang. Dah habis belajar semua. Faham Melaka. Dah habis belajar. Habis semua belajar, habis kitab dah. Daripada kulit ke kulit, maka tibalah akhirnya nak uji anak murid dia 3 orang ni. Nak uji anak murid dia 3 orang ni. Faham ke tidak benda yang dia ajar? Lalu dibagi setiap seorang anak murid yang 3 orang. Setiap seorang dibagi ayam. Bagi ayam setiap seorang. Apa hal Tok Guru ni bagi ayam pula? Bagi ayam setiap seorang. Dan sembelihlah ayam, kata Tok Guru ni. Sembelihlah ayam di tempat yang tidak ada sesiapa yang melihat kamu. Kau bawa baliklah 3 orang. Bawa balik 3 orang. Seorang ni sembelih, pergi masuk hutan, jumpa rumah orang tinggal waktu malam, tak ada orang. Hantu pun tidur agaknya. Sembelih dalam rumah tersebut, tengok tak ada orang, sembelih. Bawa balik ayam kena sembelih. Jumpa Tok Guru. Yang kedua, cari mana nak cari, ada tong, masuk dalam tong, tutup dalam tong, confirm tak ada orang, sembelih. Bawa balik jumpa Tok Guru. Akhirnya semua bawa balik jumpa Tok Guru. Yang pertama, bila Tok Guru, mana kamu sembelih? Sembelih dalam hutan. Rumah tak ada orang, waktu malam memang tidur, hantu pun tidur, tak tengok apa. Dah pasti dah. Jumpa ke, bagi ke Tok Guru. Ini ayam sembelih. Yang kedua, dalam tong, tak ada orang lihat. Confirm tak ada orang lihat. Yang ketiga, hantar ayam tak sembelih. Bila tanya, kenapa tak sembelih? Kerana saya merasakan setiap tempat Allah melihat. Ini maksud faham. Memahami apa yang dia ajar. Yakin bahawa Allah Subhanahu wa taala melihat, memerhatikan perhatian. Bila Allah melihat, perhatikan kita, maka Allah berkuasa melindungi kita. Allah berkuasa melindungi kita. Kerana dia melihat, mengetahui di mana, bahkan dalam hati kita yang tersembunyi pun Allah mengetahui. Maka Allah berkuasa melindungi. Tidak ada orang lain yang boleh. Hatta raja, hatta pembesar, hatta pemerintah dunia yang mempunyai kecanggihan teknologi sekalipun, yang kononnya boleh menjamin perlindungan, mereka tidak boleh melindungi sebagaimana Allah Subhanahu wa taala melindungi. Canggih macam mana? Ada satelit boleh tengok setiap inci di dalam dunia. Tapi ada juga orang boleh lari daripada satelit tersebut. Dulu cerita Osama bin Laden, walaupun ada dakwaan Osama ni dari ciptaan barat, tapi nak ceritanya kalau bukan ciptaan barat, nak cerita kalau bukan ciptaan barat, berapa lama dikejar. Walaupun Amerika Syarikat mempunyai kuasa yang hebat, kecanggihan yang hebat, bahkan boleh menangkap gambar setiap sudut dunia, setiap inci dunia.
daripada satelit-satelit yang mereka ada. Tapi mereka tak boleh tangkap. Maksudnya, walaupun canggih macam mana, masih lagi ada orang boleh melarikan diri daripada perhatian dan penglihatan mereka. Tapi Allah Subhanahu wa taala tak boleh kita lari. Selagi mana kita duduk dalam alam ini, kita berada dalam alam ini, kita tak boleh lari daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka apabila kita tak boleh lari, kita nak cari perlindungan kepada siapa? Maka sudah tentulah kita nak cari perlindungan yang orang yang ada boleh menjaga kita, melihat kita, mengawal kita setiap inci kehidupan kita. Maka orang tersebut adalah yang boleh melindungi diri kita, Allah Subhanahu wa taala. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashi yuriduna wajhah wa la ta'du aynaka anhum turidu zinatal hayatid dunya wa la tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furta. Dan sabarlah, wasbir, sabarlah hatimu wahai Muhammad bersama orang yang menyeru Tuhanmu pada waktu pagi dan petang. Maksudnya bersabar dengan orang menyeru Tuhan. Nanti kita terang. Sebab apa? Sabar pada orang yang menyeru Tuhan. Asal cerita bagaimana ada orang pembesar Quraisy yang nak mendengar dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karenanya nak mendengar dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi tidak bersedia bersama dengan sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang miskin. Itu asal cerita ni. Pembesar Quraisy, sebahagian pembesar. Orang bangsawan Quraisy, dia nak dengar dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kami nak dengar kamu dakwah kami. Tapi buat majlis lain. Kami tak mahu sama-sama dengan orang-orang ini, orang-orang yang lemah, orang-orang yang miskin, orang-orang yang ada bau, orang-orang yang pakaian koyak rabak, compan-camping. Tak mahu. Kita buat majlis lain. Ya Rasulullah, kami akan dengar dakwah kamu. Jadi Allah menurunkan ayat ini memberi peringatan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashi. Sabarlah dengan sahabat-sahabat kamu, dengan orang-orang yang berada di sekeliling kamu yang menyeru Tuhanmu pada waktu pagi dan petang. Sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, walaupun dia miskin, walaupun dia tidak ada harta, kaih pagi makan pagi, kaih petang makan petang, seluruh kehidupannya dipenuhi dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat-sahabat, sebahagian sahabat Nabi ahli suffah hidup bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, mencari rezeki sekadarnya. Ada lebihan rezeki dibahagikan untuk jalan agama Allah Subhanahu wa taala, dibahagikan kepada perjuangan agama Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak mengharapkan keindahan dan balasan keduniaan, tetapi mengharapkan redha Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya Allah beri peringatan kepada Nabi, sabar dengan sahabat-sahabat kamu ini. Jangan peduli kepada orang-orang yang sombong, yang merasa bahawa dia hebat, memandang rendah kepada orang yang lemah. Kerana Islam bukan melihat kepada kedudukan keduniaan. Islam bukan melihat kepada kedudukan pangkat dunia. Islam bukan melihat kepada kemewahan harta bendanya. Tetapi Islam melihat kepada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana itu kerana itu Nabi sallallahu alaihi wasallam ada ketikanya melantik sahabatnya, antaranya Sa'ad bin Abi Waqqas sebagai panglima perang, walaupun ada orang yang lebih tua daripadanya pada ketika itu.
untuk mengetuai tentera Islam. Tapi sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam mematuhi apa yang diperintahkan, diarahkan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas. Ada ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam melantik Amru al-As sebagai panglima perang, walaupun Amru baru masuk Islam. Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam nak mengajar sahabat-sahabatnya bukan soal lama ataupun baru, tapi soal ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun ada sahabat yang senior dalam barisan ketenteraan tersebut, adanya Abu Bakar, adanya Umar, mereka mentaati apa yang telah diarahkan oleh Amru. Ini menunjukkan bahawa Islam bukan soal kedudukan keduniaan, tapi Islam melihat kepada ketakwaan seorang itu. Sebab itulah ayat ini menyatakan alladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashi. Orang-orang bersabar dengan orang yang menyeru Tuhannya bil ghadati wal 'ashi, pagi dan petang. Maksudnya bila sebut pagi petang, kita ni kalau kita sebut pagi petang siang malam, artinya seolah-olah 24 jam tu dia menyeru kepada Allah Subhanahu wa taala. Seolah-olah maksudnya begitu. Pagi petang. Seolah-olah sebahagian seluruh hidupnya dilaksanakan untuk menyeru kepada Allah, beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu gambaran sahabat-sahabat, walaupun dia susah. Adapun Nabi sallallahu alaihi wasallam mempunyai perancangan dan harapan tersendiri. Nabi bukan pandang rendah sahabat dia. Nabi tak pandang rendah sahabat dia. Nabi bersama dengan sahabatnya. Tetapi Nabi melihat, sekiranya Nabi sallallahu alaihi wasallam, sekiranya aku dapat menarik golongan bangsawan, golongan elit dalam masyarakat, maka sudah tentulah pengikut-pengikutnya akan masuk memeluk Islam. Antara golongan elit dalam masyarakat pada ketika itu, pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, antara yang elit orang-orang bangsawan, orang-orang yang ada kedudukan dalam kaum masyarakat Arab. Masyarakat Arab jahiliyah pada ketika itu, golongan bangsa Quraisy, antara yang mempunyai kedudukan yang tinggi dalam masyarakat Arab pada ketika itu. Dan antaranya lagi golongan elit agama. Golongan elit agama terdiri daripada alim-alim, orang-orang alim dalam kitab-kitab Injil, rahbai Yahudi yang alim dalam kitab Taurat. Nabi melihat sekiranya golongan ini masuk Islam, maka sudah tentulah perjalanan dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam akan jadi lebih mudah. Bila ketua masuk, maka anak muridnya, anak-anak buahnya akan masuk. Bila pembesar masuk, bila raja masuk, maka yang bawahnya akan masuk. Itu harapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukanlah Nabi sallallahu alaihi wasallam meminggirkan sahabat-sahabatnya. Namun Allah Subhanahu wa taala memberi peringatan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sabar dengan sahabat-sahabat kamu. Jangan peduli orang-orang yang sombong, yang memandang rendah sesama-sama manusia yang lain. Sabar dengan sahabat-sahabat kamu. Walaupun sahabat kamu tidak ada harta bendanya, tidak ada kedudukannya, pakaiannya busuk, pakaian yang compan-camping, tetapi mereka adalah orang yang alladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashi. Orang yang menyeru, mereka yang menyeru kepada Tuhan mereka bil ghadati wal 'ashi, pada pagi, pada waktu pagi dan petang. Sabar. Ada setengah yang menafsirkan ayat ini, maksud aktibarnya menunjukkan bahawa bersabar di dalam duduk dengan orang yang memperkatakan Islam, orang yang memperjuangkan Islam,
Alim ulama hendaklah bersabar. Kerana susah duduk dengan orang. Susah duduk dengan orang yang nak memperjuangkan Islam ni susah. Bukannya senang. Sebahagian besarnya. Susah. Kalau nak kemewahan, tak ada kemewahan. Nak kesusahan. Pergi ke hulu ke hilir. Kena bersabar dengan orang-orang yang nak memperjuangkan Islam. Kadang-kadang mereka dicaci, dihina. Sebagaimana Nabi SAW dan juga para sahabat pada permulaan dakwah Nabi SAW, mereka dihina, dicaci, bahkan dikatakan sebagai orang gila. Kita melihat dalam sirah Nabi SAW, ketiga rundingan dan tawaran kepada Nabi SAW. Tawaran kepada Nabi SAW, iaitu tawaran supaya Nabi SAW meninggalkan dakwahnya. Nescaya kami akan bagi kamu menjadi ketua kepada bangsa Arab ini. Kami akan bagi kami kumpulkan seluruh kekayaan di bumi Arab ini. Kami bagi kepada kamu, wahai Muhammad. Kami bagi semua. Kamu jadi ketua kami. Kamu jadi orang yang paling kaya di kalangan kami. Dan kami mencari seorang gadis yang paling cantik di bumi Arab ini, dan kami bagikan kepada kamu untuk kamu kahwini. Nabi menolak semua tawaran, walaupun tawaran tersebut adalah satu benda yang diidamkan bagi setiap lelaki. Bagi setiap lelaki mengidamkan perkara tersebut. Siapa kata bagi seorang manusia, lelaki khususnya, tak nak jadi ketua, jadi raja? Semua orang nak jadi raja. Kadang mimpi-mimpi jadi raja. Tak jadi raja pun kahwin dengan anak raja kalau orang perempuan. Nak juga berangan-angan menjadi raja. Siapa tak nak jadi kaya raya? Tengok rumah besar, berangan-angan untuk memiliki rumah besar. Tengok kereta besar, berangan-angan untuk memiliki kereta besar. Semua orang nak harta. Dan siapa tak nak perempuan yang cantik? Semua orang nak perempuan cantik. Menipulah kata saya tak minat perempuan cantik. Saya nak minat perempuan yang tak ada hidung, hitam, legang semua. Peliklah. Secara nalurinya, semua orang nak benda yang ditawarkan tersebut. Nabi SAW menolak kerana asas kepada tawaran tersebut adalah meninggalkan dakwah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi SAW. Nabi menolak tawaran. Sehingga mereka mengatakan kepada Nabi, kalau begini kami hantar kamu kepada Nuh, ada bomba luar negeri ni yang boleh mengubat penyakit seperti kamu, penyakit gila seperti kamu. Ini gelaran yang diberi kepada Nabi SAW. Maknanya orang bersama dengan Nabi SAW, orang yang nak memperjuangkan Islam, orang yang bersama dengan orang yang nak memperkatakan kebenaran Islam, mesti bersabar. Mesti bersabar. Bersabar dengan mihnah, tribulasi. Bersabar dengan celaan. Orang yang ada kepentingan tertentu. Penunggang agama. Ini gelaran-gelaran yang diberi kepada orang-orang yang nak memperkatakan benar. Sebagaimana sahabat-sahabat Nabi SAW, sahabat-sahabat Nabi dan perjuang-perjuang Islam, semuanya dikata berbagai-bagai perkataan, gelaran. Maka kita sebagai orang Islam yang bersama dengan mereka, ataupun kita menjadi sebahagian daripada mereka, hendaklah bersabar. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashi. Kenalah bersabar dengan orang-orang yang mengharapkan keredaan Allah Subhanahu Wa Taala dalam hidup mereka. Masuk waktu. Sikit lagi habis kena. Yuriduna wajah, mereka mengharapkan keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Wala ta'du 'ainaka anhum turidu zinatal hayatid dunya. Dan janganlah engkau hindarkan pemandangan engkau dari mereka kerana menghendaki perhiasan kehidupan dunia. Ingatan kepada Nabi, sabar dengan orang ini, dan jangan kamu angkat alih pandangan, abaikan orang ini kerana nakkan perhiasan dunia. Jangan alih. Jangan tinggalkan mereka.
pada Nabi sallallahu alaihi wasallam bila dapat tawaran. Siapa yang menawar ni? Uyainah bin Hishan Al-Fazari yang mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum dia masuk Islam. Dia tawar kepada Nabi, kita buat majlis lain. Jangan kamu menghindari mereka, mengabaikan sahabat-sahabat kamu yang mengharapkan keredaan Allah untuk menghendaki perhiasan kehidupan dunia. Dan janganlah engkau turut pula orang yang kami lalaikan dari mengingati kami, serta dianya mengikuti keinginan nafsunya sedangkan kerjanya adalah melampau. Janganlah engkau turut orang yang kami, yang Allah lalaikan dari mengingati kami. Jangan ikut pada orang yang tak ikhlas sebenarnya. Kalau betul ikhlas, dia tak peduli. Dia tak memandang pada kedudukan, perbezaan warna kulit, perbezaan kedudukan, perbezaan darjat, tak memandang. Kalau betul dia ikhlas nak mendengar dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka orang yang tidak ikhlas tersebut, mereka lalai daripada mengingati Allah Subhanahu wa taala dan hanya mengikuti keinginan hawa nafsu. Sedangkan kerjanya adalah melampau. Sedangkan orang ini adalah orang yang melampaui batas. Wallahu a'lam wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan hamidin, hamdan syakirin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhihi al-qulub qad ijtama'at 'ala mahabbatik wa iltaqat 'ala ta'atik wa tawahhadat 'ala da'atik wa ta'ahadat 'ala nasrati syari'atik. فاوثق اللهم رابطتها وأدم مدها واهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك وأحيها بمعرفتك وأمتها على الشهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير. ربنا اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.